Sebelum video ini bermula, untuk korang yang nak membeli buku pendiam yang ditulis oleh Abang Aiman sendiri, link aku dah letak dekat description. Jadi, itu saya. Jom tengok video. Assalamualaikum. Hello kepada semua yang tengok, kalau ada yang tengok. Jadi, saya Ahmad Pikachu dan dalam video ni, kita orang nak sembang pasal introvert. Jadi, introvert selalu diberi gelaran dia pendiam, pemalu, suka duduk seorang-seorang, antisocial. Tapi adakah semua itu betul? Saya pun tak tahu sebab saya tak kaji atau belajar benda tu. Yang apa yang saya tahu, yang introvert dia ada Reddit dia sendiri, iaitu R-introvert. Jadi hari ini bersama saya akan tolong saya tengok introvert ni. Dia adalah seorang yang agak dikenali, speaker untuk MS Studio, penulis pendiam dan seorang psikologi. Seorang yang belajar psikologi, iaitu Abang Aiman Amri. Jadi bang, nak tegur dulu ke siapa-siapa yang tengok ni? Hai, selamat datang semua. Apa khabar? So, straight to the point saja. Kemungkinan korang yang tengok video ni pun Abang Aiman lah sebab korang tekan video ni. Jadi, kita mula terus bang. Okey, sila-sila. Tak sabar. Okay. Saya baca post ni kan. Dia nak keluar sebab dia tahu dia perlu bersosial. Tapi pada waktu yang sama, dia suka duduk rumah. Jadi macam mana orang tu nak fight benda tu sebab dia tahu dia perlu bersosial juga. Boleh jadi sebab dia faktor dia nak bersosial tu, dia kata I should be social sebab dia ikut kepada kebiasaan orang sekeliling yang kata kita kena bersosial, kena bercampur dengan orang semua. So dia rasa dia kena buat sebab orang lain suruh buat. Tapi once dia dah keluar, dia menyesal dan dia nak balik. Maksudnya this is not me, ini bukan aku. Tak apalah, kita balik lah. Lepas tu satu lagi yang dia highlight dekat sini bang, more like social anxiety daripada introversion. Jadi social anxiety dengan introversion ni ada kaitan ke? Social anxiety dengan introversion ni lain. Introversion ni adalah personality. Tapi social anxiety ni adalah keadaan mental kita di mana dia ada anxious ataupun rasa gelisah yang melampau bila suasana sosial. Macam introvert, dia personality introvert ni nak senang faham, dia boleh bersosial cuma dia tak prefer bersosial. Tapi social anxiety ni memang sampai tahap selagi boleh dia tak nak bersosial. Dia akan buat apa saja untuk elakkan daripada bersosial dengan orang lain. Ni saya nak tunjuk satu komen ni. Ni point dia sebab dia tak boleh nak hold a conversation lah. Maksudnya dia bukan tak boleh bercakap, tapi dia tak boleh nak panjangkan conversation tu lah. Dia macam, saya pelik dia sampai ada orang dia buat teknik sendiri untuk bercakap. Patut ke tak ada teknik macam ni? Teknik ni berguna kalau bila orang tu dia nak bercerita something, dia nak cerita beberapa benda kan. Dia lagi excited bila orang tanya pasal tu. Contoh macam, contohlah Ahmad Pikachu minat Pokemon contohnya kan. Tadi tu kata minat Pokemon. Lepas tu ada orang tanya, minat Pokemon apa? Kita pun lagi semangat nak cerita. Aku suka Pikachu dengan ni. Kenapa kau suka Pikachu? Aku lagi suka bila jadi Raichu. Tapi Raichu, dia boleh jadi conversation. Dia macam tambah perisa supaya orang tu teruskan meluahkan sebab orang ni suka bercakap. Ada orang suka mendengar. So bila kita bagi peluang untuk bercakap dan kita mendengar, dia rasa seronok. Tapi setengahnya introvert kena faham juga, ada orang introvert dia tak suka small talk macam ni. Dia tak suka benda yang simple-simple, yang basic-basic. Dia tak suka. Dia suka terus deep conversation. Tapi deep conversation pun kalau orang tu baru kenal, macam saya dengan abang pun baru kenal saja, takkan nak terus deep conversation kan tu. Kena ada juga small talk kan. Ada orang introvert dia suka terus deep conversation. Baru-baru ni abang pernah jumpa dengan seorang lelaki introvert. Kita orang dalam kereta sama-sama. Daripada start just kenal, tanya duduk mana, orang mana. 5 minit lepas tu kita orang cerita pasal industri terjemahan buku kat Malaysia. Sebab itulah minat dia dan dia tak suka bila sembang tanya duduk mana, orang mana, berapa orang adik-adik. Dia tak suka benda tu. Kita kenal lah Ustaz Adin. Beliau lah orangnya. Ada setengah tempat kerja yang memang kita perlu extrovert lah banding dengan introvert kan. Jadi sebenarnya bergantung pada nature kerja juga. Nature kerja juga. Kalau kerja yang contohlah sales person kan, yang memang kena bercakap, kena sembang semua nak menjual tu, so benda ni dia akan efek lah, di mana introvert dia akan rasa macam kena bercakap pula. Tapi kalau nature kerjanya, contohnya lah kalau macam website development ataupun coding ke, benda-benda yang menyebabkan orang tu kena buat kerja sendiri masing-masing, silo dengan komputer masing-masing, dan bagi benda ni tak jadi isu pun. Menarik dating. Sebenarnya saya melihat orang introvert nak lihat kepada jodoh ataupun sesuai ke tidak tu, personality ni dia tak main peranan yang besar.
Personality dia memang menyumbang kepada keserasian seseorang tu, tapi dia hanya memainkan sebab nak bagi hubungan tu serasi, dia ada 5 C yang dia kena cover. So introvert ke extrovert tu ialah C yang pertama je, chemistry. So dia ada lagi faktor-faktor lain yang menyumbang kepada keserasian tersebut. So tak boleh nak kata orang introvert ni sesuai dengan extrovert je. Tak, dia part of the percentage tapi tak semestinya. Sebab ada introvert dengan extrovert yang bahagia, ada introvert dengan introvert yang bahagia. Tapi tak nafikan lah dia memberi peranan dari segi dinamik hubungan tu juga. Contoh macam orang introvert, dia dengan introvert, maka dia akan berkongsi minat yang sama. Dan dua-dua ni akan macam agak pasif bila bersama. Contohlah macam seorang ni duduk sendiri kat rumah, dia bekerja sendiri kat rumah. Contoh pasangan suami isteri kan. Which is tak ada masalah pun kalau itu keselesaan dia orang. Kalau macam introvert dengan extrovert, contoh kalau introvert dah balik kerja kan, mesti nanti dia nak cool lagi, lepas tu datang pula suruh tanya macam mana pula. Then dekat sini penting dah datang C yang lain, iaitu communication. Introvert tu tahu dia dah kenal pasangan dia introvert, dan bila introvert balik rumah dia penat kerja semua, dia tak kacau sangat sebab dia faham, dia dah communicate sebelum ni, tahu introvert macam ni. Tapi kalau extrovert balik, cara dia untuk proses untuk rehatnya adalah dia bercerita, dan introvert tak seronok mendengar, so kamcing lah. So dia ada kelebihan kekurangan jugalah sesama diorang ni. Point dia masing-masing kena tahulah macam mana nak communicate, macam mana nak handle masing-masing. Yes, betul. Personality tu part of the process untuk serasi lah, tapi dia bukannya the only factor yang memberi peranan. Menarik dia cerita pasal pengalaman dia semakin lama semakin introvert. Macam mana dia daripada kecil dulu introvert, lepas tu dia boleh tukar ke introvert? Saya rasa lah, pandangan saya lah, yang dia definisikan, dia kata extrovert dengan introvert ni, dia nak kata bahawa dia talkative, bising dengan dia pendiam. Pandangan saya sebenarnya, kalau daripada ceritanya, nampak macam seolah-olah personality dia tak banyak berubah, cuma tingkah laku je yang banyak berubah. Maksudnya waktu kecil dia banyak bercakap semua, bila besar dia banyak diam, lebih kepada faktor. Kan dia kata dia penat nak cerita pasal benda-benda yang berat, yang tak berkaitan dengan dia. Itu lebih kepada faktor maturity juga, di mana kita mula fokus pada benda yang kita buat berbanding kita nak fokus dengan semua benda. So faktor kematangan tu membuatkan orang tu semakin diam, semakin kurang bercakap, tapi bukan bermaksud personality dia berubah. Dia, daripada dia suka cakap pasal semua benda, dia akan pilih topik-topik lah kiranya macam tu. Yes, macam kita lah waktu kecil, kita semua benda kita rasa seronok kan. Tapi bila besar ni macam malasnya nak layan ni, malas nak layan, kita layan benda yang berkaitan dengan kita je. Dan selalunya gaya dia cerita ni, saya nampaknya kebanyakannya orang ambivert macam ni. Dia tu golongan pertengahan kan. Dia kata waktu kecil dia banyak cakap, bila besar dia kurang bercakap, dia rasa macam dia extrovert menjadi introvert. Tapi sebenarnya dia adalah ambivert. Cuma waktu kecil tu dia banyak cakap, bila besar faktor kematangan datang dan faktor maturity, faktor dia mula lebih rational, dia lebih banyak pause, lebih banyak berehat, bercakap semua. Lama-lama nampak dia macam introvert. Tapi sebenarnya dia dekat tengah. Mungkin lah. Kan ni kalau kita ikut budaya sana lah. Is this weird? No, that's not weird. That's just your personality. Contohlah kita sekolah asrama dah 5 tahun, form 1 sampai form 5 sama-sama kan. Lepas tu hari last tu diorang buat macam dinner ramai-ramai dekat satu hotel. Dan kita rasa macam malasnya, penatnya. Sebab dalam satu batch tu pun yang betul-betul rapat kita 2-3 orang je. Tapi the idea of nak kena keluar, jumpa dengan semua orang, nak kena jumpa ramai-ramai, penatnya. Dan kita rasa tak suka. Dan benda tu normal lah. It's just your personality yang tidak suka persekitaran yang bising, orang ramai. Tapi ada juga yang macam penat lelah bersama 5 tahun lah, katakan macam kat asrama semua tu. Mesti ada time nak satu let go. Sebab itulah yang ramai akan pergi ke tempat-tempat ini. Ya, sebenarnya dia ikut kepada personality orang tu jugalah. Sebab dia melihat, macam Faiz kata kan, cara dia lihat berbalonnya 5 tahun ni dengan melalui event macam ni kan. Tapi ada orang lihat berbaloi 5 tahun ni adalah sepanjang 5 tahun ni lah. Macam ni dah habis-habis. Menarik juga Nightmare ni. Biasa macam tu lah, introvert dia suka kenal atau menjumpa seorang tu dalam circle tu je. Maksudnya kalau macam waktu kerja, dia jumpa orang tu waktu kerja je. This is a good thing as well. Maksudnya bila lelaki tu siap kawan dia tu nak ajak sembang lagi, nak keluar lagi lain kali bila dah habis kes pandemik corona virus semua ni kan. This is also menunjukkan satu benda bagus. Maksudnya lelaki ni, penulis ni, dia merupakan seorang pendengar yang baik. Betul. Kan? Sampaikan lelaki tu rasa macam nak sembang lagi dengan dia, nak sembang lagi. Jom kita keluar lepas ni, aku syok lah sembang dengan kau. I found my sanctuary. Tengok sikit. Yay. Dia jumpa community introvert. Menarik kisah dia. Itulah dia baca ni sampai dia tolak semua orang lah juga. Tapi pada waktu yang sama tu lah, sebab dia rapat dengan family dia dah, dia rasa mungkin dia dah
cukup dengan family saja kot. Betul, mungkin dia rasa dah dia punya social element tu dah seronok, dah lega, dia dah ada family yang rapat semua, dah lama dia macam tak boleh jumpa luar pun tak apa. Tapi bahaya juga kan kalau macam ni. Nak kata bahaya pun tak pasti juga sebab dia lebih pada pilihan sebenarnya. Selagi mana dia rasa benda tu tak mengganggu dia, maksudnya dia still boleh, macam dia kata, dia still boleh kerja, boleh belajar, boleh kerja, boleh buat semua ni, should be no problem kot. Cuma dia kena terima hakikat realiti, kalau dia bekerja satu hari nanti, dia akan still bercampur dengan orang juga. Kita nak pergi order makanan kat McD pun kena jumpa dengan orang juga kan. Ya walaupun sekarang ada delivery ke semua, tapi still kena ada human interaction. Itu ramah. Itulah ada nampak juga tadi. So, dia dah mula push orang lain sebab dia tak nak ada social interaction dengan orang lain lah. Tapi tak wani cakap sebab benda ni kena jumpa pakar buat assessment baru tahu. Kebanyakan saya tak tahulah. Saya daripada movie lah. Kebanyakannya western saja yang akan jumpa pakar. Kat belah sini rasa tak ditengahkan lagi kan benda-benda tu. Tapi kita, masyarakat kita dah ramai dah mula open pasal benda ni. Oh, dah mula open dah. Dah ramai yang mula berani pergi jumpa pakar, pergi session dan sebagainya. Cuma stigma tu still ada lah, memang tak dapat nafi lah. Tapi saya nampak keterbukaan masyarakat dengan benda macam ni makin besar lah. Sebab kita pun daripada sekolah lagi jumpa cikgu kaunseling pun dah kena dah. Kena cop budak masalah kan. Betul. Menarik juga ni, dia kata sebab dia introvert dan dia susah nak bercakap dengan orang, tapi bila dia dah jumpa kawan dah mula open up, sebab introvert dia memang memilih lah kawan dia. Lepas tu tiba-tiba bila dia start mula open up, dah mula bercakap dengan diorang, dah mula rapat, tiba dah berhenti. So memang struggle lah. Kalau abang kalau ada orang datang bagi tahu masalah ni, abang akan bagi nasihat macam mana? Pandangan saya lebih kepada yang pertama, suruh dia take a step back sekejap. Bila dia sedih semua tu, terima yang dia rasa sedih, rasa kawan dia pergi tu, terima yang kawan tu dah pergi. Sebab denial awal-awal tu yang menyebabkan dia susah nak move on. Lepas tu dia try boleh buat diary pemikiran, thoughts journal. Oh, thoughts journal macam mana? Macam ni lah, dia dalam satu buku tu, dia bahagikan 4 kolom. Kolom pertama tu dia tulis apa situasi yang terjadi. Contohnya situasi yang menyedihkan ke, situasi yang buatkan emosi terganggu lah. Contoh dalam situasi ni dia cerita lah, hari ni kawan baik aku Ali berhenti kerja. Itu situasi dia. Lepas tu kolom kedua tulis apa perasaan kita daripada situasi tersebut. Wah, aku sedih, aku rasa marah sebab dia tinggalkan aku rasa tak fair. Semua jenis emosi yang kita ada. Maksud kalau boleh setiap emosi tu letak berapa percentage juga. Maksudnya kalau macam marah sangat-sangat letaklah 90%. Ataupun kalau sedih tapi sedih sikit-sikit je, ataupun kecewa sikit-sikit letak 20% ke 30%. Bagi range lah supaya kita nampak mana emosi yang paling besar, yang paling berat. Kalau yang ketiga, tulis apa yang kita buat waktu tu untuk yang sebagai respon. So ada orang responnya, aku call Ali untuk luahkan rindu. Ataupun aku tak pergi kerja, ambil cuti sehari untuk rehat. Husband dia still bagi space juga dekat dia. Ke sebab dia tak boleh benda macam tu? Rasa mungkin sebab ni, sebab dia ada masa dia nak me time, ada masa dia suka husband dia ada sekali. Tapi sebab bila husband dia ada sama kat rumah lama, menyebabkan dia macam dia nak diri sendiri. So dia risau bila husband dia masuk retirement nanti akan duduk kat rumah lama lagi. So saya rasa lebih pada communication kot. Okay, semua yang tengok video ni, terima kasih sebab tengok video ni. Subscribe. Kalau korang suka konten yang random, boleh komen. Kalau korang nak lagi video aku dengan Bang Aiman, boleh komen semua social media dia. Paksa dia buat video lagi dengan aku. So, boleh like kalau korang suka video ni. Lepas tu yang tu saja. Terima kasih. Gerak lu. Okay, terima kasih semua. Oh, Ahmad Pikachu. Ya. Nak tengok satu teleportation teknik saya belajar daripada Naruto. Okay, terima kasih semua kerana menonton.